Perancangan 5 tahun itu dilihat amat kritikal bagi meneruskan kesinambungan nasional ke arah merealisasikan hasrat Malaysia mencapai status negara maju berpendapatan tinggi menjelang 2020. Dan untuk membincangkan lebih lanjut mengenai RMK 11 ini, kita bersama Pemerhati Ekonomi Universiti Teknologi MARA UiTM, Profesor Dr. Faridah Hassan. Terima kasih Prof bersama kami tengah hari ini. Baik, sebelum kita mengulas lebih lanjut mengenai RMK 11, mungkin wajar untuk kita lihat kembali, imbas kembali pelaksanaan RMK 10 sepanjang dari tempoh 2011 sehingga 2015 ini. Secara keseluruhannya, sumbangan RMK 10 kepada pertumbuhan ekonomi negara bagaimana, Prof? Terima kasih, Hazel. Sedikit imbasan mengenai RMK 10 dan juga bajet 2015 yang telah dibentangkan beberapa bulan yang lalu. Apa yang saya lihat baru-baru ini adalah daripada pemerhatian dan juga analisa saya, memang ia seiring dengan apa yang telah dirancang pada tahun sebelum ini, iaitu daripada 2011 hingga 2015. Dan jangka masa yang sederhana itu, banyak perubahan yang telah berlaku. Dan apa yang telah ditekankan, sebagaimana kita lihat tadi yang dipaparkan di TV, penekanannya ialah tentang kemakmuran ekonomi serta kemakmuran sosial, iaitu keperluan rakyat. Dan dua fakta ini amat penting untuk melonjak lagi Malaysia ini ke arah yang mesra rakyat. Saya ingin memberi sedikit beberapa latar belakang bagaimana perkara ini kita membuat perancangan daripada masa ke semasa. Dan saya amat pasti kerajaan memang mendapat maklum balas daripada pelbagai pihak. Masyarakat Malaysia ni unik kalau kita lihat daripada independence, ya, di mana kaum, agama, budaya dan adat resam ini perlu diperhatikan, dan juga kepimpinan kerajaan dia amat peka dan perlu peka dengan perbezaan rakyat ini untuk kemakmuran. Dan kemakmuran ini adalah satu plan yang menyeluruh. Ia juga tersusun dan juga ia cuba mencapai kesaksamaan di antara semua golongan. Jadi agenda kritikal yang kita ingin mencapai pada tahun 2020 ini berpaksikan kepada negara maju dan juga berpendapatan tinggi amatlah penting. Dan masa ini sehingga daripada 2015 hingga 2020 ini ada satu masa yang saya lihat akan terus menjadi cabaran untuk pelbagai pihak, daripada mereka yang menyelenggarakan dan juga rakyat yang akan melalui era tersebut. Jadi saya lihat contohnya sebagai model baru ekonomi. Okay? Jadi MBE ini ia berpaksikan juga kepada pengetahuan dan juga inovatif, kreatif, kemahiran, di mana sektor-sektor perkhidmatan sekarang ini mengambil alih daripada sektor-sektor yang terdahulunya terkemuka. Dan sektor perkhidmatan ini rupanya memberi pulangan yang amat tinggi kerana ia dikirakan sebagai added value, ada nilai tambah dalam sama ada produk ataupun sektor servis yang kita tawarkan. Dulu kita bergantung penuh kepada ekspor, kepada pertanian, pada lombong, elektronik, dan ia menjadi satu awakening pada tahun 2008 apabila kita melalui kegawatan ekonomi. Pada pandangan Prof sebagai pemerhati ekonomi, adakah RMK 10 yang digarap untuk menyokong pelaksanaan model baru ekonomi ini, adakah ia berjaya mencapai objektifnya? Okey, kalau kita lihat tentang pendapatan negara kasar per kapita, sebab ia ada kaitan. Apa yang diharapkan sebelum ini, kalau kita lihat data statistiknya, per kapita itu dijangka lebih kurang pencapaiannya adalah sekitar 34,000 secara kasar, dan itu lebih kurang kalau kita kira dalam duit US dollar dalam 12,000 sahaja. Maaf, 15,000. Dan dalam itu KDNK berkembang dalam purata 600. Tetapi apa sebenarnya berlaku sekarang ini, kita mencapai melebihi per capita income itu, iaitu sekadar 39, lebih kurang 39,000. Tapi dari segi US dollar ia menurun.
tadi saya sebutkan 15,000, ya. tapi sebenarnya ia hanyalah 12,000. Apakah punca sebab ada kesamaan ini? Di antaranya ialah kerana forex. Jadi kita tidak dapat tukaran mata wang asing. Wang asing. Dari nilai ringgit Malaysia kita dah melebihi yang dijangka, tapi di mata wang antarabangsa kita agak tergugat sedikit, tapi ia tidak lari daripada ramalan yang kita agak anggarkan. Jadi pertumbuhan ini kita kira disebabkan ada 6 bidang keberhasilan negara, iaitu NKRA, dan begitu juga dengan pelan transformasi kerajaan yang telah dilaksanakan. Dan saya kira banyak input-input baru yang sudah dipupuk di dalam pertumbuhan ini, iaitu contohnya kaedah ICT ataupun bioteknologi dalam pertanian dan juga dalam pembuatan yang kita lihat perubahan sejak akhir ini. Dari segi pasaran global pula, saya lihat banyak cabaran lain yang kita perlu berusaha. Contohnya dari segi liberalisasi dan juga persaingan negara-negara yang emerging seperti dari segi pertumbuhan ekonomi seperti China, India, Brazil, Rusia dan juga di Timur Tengah. Dan jangan kita lupakan pula jiran-jiran kita yang di sebelah kita ini pun memang mereka mempunyai perancangan yang baik dan terutama sekali dari segi pertanian dan juga dari segi perdagangan antarabangsa. Jadi saya kira dua ini yang kalau kita lihat daripada negara jiran, kita mestilah mengurak langkah dengan lebih laju lagi ataupun sekurang-kurangnya berdaya saing untuk mencapai sebuah probably konsolidasi ASEAN, ekonomi ASEAN yang bertumbuh bersama-sama ataupun melebihi daripada negara lain. Jadi mungkin kita boleh membantu dari segi perniagaan ataupun ekonomi globalisasi ini secara rantau. Okey, dari segi pemangkin model baru ekonomi, perkongsian pintar adalah penting, terutama sekali dua sektor, awam dan juga swasta. Kerana isu di sini kalau boleh kita nak strategi menang-menang. Di mana kerajaan dapat membantu juga sektor swasta dari segi memberi beberapa projek, contohnya GLC, Lebuh Raya ataupun Loji Jana Kuasa ataupun kita tengok pembangunan semula beberapa kawasan. Dan bila kita ada satu perkongsian pintar ini, risikonya kurang. Ataupun boleh diatasi. Terutama sekali sektor swasta, mereka boleh bekerjasama dengan syarikat multinasional dan ini memberi pendapatan tinggi dalam negara dan memberi peluang kerja kepada rakyat. Tetapi kita harus juga ingat bahawa sekiranya peluang ini diberi oleh syarikat multinasional dengan swasta dan juga dengan hubungan sektor kerajaan, pihak kita kira pekerja di rakyat Malaysia ni mestilah meningkatkan kebolehan mereka dari segi pengetahuan, kemahiran terutamanya ICT dan juga kemahiran profesional. Dan kemahiran profesional ini mestilah beriktiraf antarabangsa, bukan saja dikenali saja dalam Malaysia, kerana kalau mereka ingin bersaing di peringkat antarabangsa, ia perlu diiktirafkan di peringkat antarabangsa. Jadi pastinya model baru ekonomi yang dilaksanakan di bawah RMK 10 ini itu antara intipati dan juga di mana kita berada, negara berada ketika ini. Ke arah menuju tahun 2020, kita sering bercakap mengenai negara maju, berpendapatan tinggi. Tapi sebelum pergi lebih lanjut, Prof, kita hendak ikuti terlebih dahulu bingkisan dari Pulau Pinang berhubung manfaat yang diperoleh negeri itu menerusi rancangan Malaysia ke-10. Di Pulau Pinang, projek pembangunan yang dilaksanakan sepanjang RMK 10 telah menampakkan hasilnya. Bagi penduduk di balik pulau, antara projek yang memberi impak adalah pembinaan Mahat Al-Masyur Al-Islam balik pulau dan Balai Bomba dan Penyelamat Seri di Kampung Terang.
Terbinanya di balik pulau memberi peluang kepada anak-anak balik pulau untuk belajar di sini dan tak perlu keluar di luar, di mana tempat. Jadi dapat memberi peluang kepada orang lain jugalah untuk hadir ke balik pulau ni untuk belajar di balik pulau dengan adanya Ma'had Al-Masyur ni. Dengan terbinanya balai bomba yang baru, makanya kami orang balik pulau dapatlah mengecapi dia punya kemudahan dan sebagainya. Sebelum ini kita dah ada satu di Keras, memandangkan dengan penumbuhan begitu banyak rumah di dalam kawasan balik pulau, makanya ia menjadi satu keperluan. Selain itu, dalam mewujudkan persekitaran ke arah meningkatkan kualiti hidup, beberapa projek turut dilaksanakan. Antaranya projek menaik taraf jalan persekutuan dari Teluk Kumbar ke lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang di Bayan Lepas yang sedang dalam pembinaan. Ia juga merupakan laluan utama penduduk di balik pulau untuk ke Bayan Lepas. Bina sebuah jalan baru di antara Teluk Kumbang ke Bayan Lepas. Sebab sebelum ni memanglah kita lihat jalan tersebut sangat-sangat sesak. Terutamanya waktu punca, iaitu waktu orang nak pergi kerja dan juga balik kerja. Saya duk guna jalan tu pun hari-hari memang sangat-sangat jam. Sehingga kan nak pergi kerja pun kita kena naik motor. Kita tak boleh naik kereta. Kalau naik kereta lambat sampai. Bila hujan lagi-lagilah teruk. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Kerajaan Persekutuan atas inisiatif itu bina jalan baru. Selepas ini pengguna-pengguna akan lebih selesa ke tempat kerja. Bila siapnya jalan tersebut, maka keadaan lalu lintas di antara balik pulau ke Bayan Lepas akan selesai dan masalah jam ataupun masalah kesesakan lalu lintas akan dapat diatasi dengan segera. Penduduk berharap dengan siapnya jalan tersebut kelak, ia memudahkan pengguna jalan raya dan dapat meningkatkan ekonomi penduduk di kawasan balik pulau dan sekitarnya. Pak, itu sedikit bingkisan mengenai pembangunan infrastruktur di Pulau Pinang. Prof. Dr. Faridah Hassan, pemerhati ekonomi dari Universiti Teknologi Mara UiTM masih lagi bersama kami di studio ketika ini. Prof, bagi mencapai status negara maju, pendapatan negara kasar per kapita perlu mencapai $15,000 Amerika. Dan tahun lalu kita telah mencecah $34,809. Mungkin mampukah selepas ini negara boleh mencapai tahap yang lebih daripada sasaran yang telah ditetapkan, Prof? Mampukah negara? Saya kira pasti. Kerana kalau kita lihat di perkembangan sejak akhir ini, memang banyak infrastruktur dan juga kemudahan yang telah diberi kepada rakyat untuk mereka meningkatkan ekonomi. Dan kalau kita boleh mencapai sasaran buat masa ini dalam jangka 5 tahun untuk memperolehi lagi 10,000, saya rasa itu tidak mustahil. Mungkin melebihi apa yang disasarkan. Kerana sebenarnya, sebagaimana saya maklum tadi, bukan 34,000. Data yang terbaru yang saya dapat 39,000. Jadi itu adalah satu prestasi yang baik. Walau bagaimanapun, kita mesti memahami macro environment, iaitu di mana ada perkara juga yang kita tidak boleh kawal di luar jangkaan. Iaitu kita lihat cabaran daripada ekonomi luaran dan sebagainya. Dan yang ini rakyat dan juga kerajaan mesti mempunyai alternatif untuk membantu negara dan juga rakyat dia sendiri. Dan saya ingin berkongsi beberapa lagi pembangunan yang telah dijalankan oleh kerajaan, di mana saya kira kita boleh meningkat dengan lebih mendadak lagi. Contohnya infrastruktur taraf dunia, lebuh raya yang kita ada, ataupun landasan kereta api kembar yang boleh banyak lagi laluan ekonomi bertumbuh. Rangkaian telekomunikasi pantas sampai ke kawasan pedalaman. Cuma feedback yang kita dapat sejak semalam saya jumpa seorang pakar. Beliau kata walaupun kita menawarkan khidmat tersebut di kawasan pedalaman, masih lagi mempunyai pendedahan bagaimana hendak menggunanya. Jadi latihan masih lagi perlu. Kalau rakyat di bandar dan juga di kawasan pinggiran bandar, saya rasa tidak ada masalah. Tapi kalau negara ingin mencapai semua rakyat mempunyai pengetahuan, maka mereka perlulah memasuki ke kawasan-kawasan yang dalam. Kerana lebuh raya ini memberi peluang bukan sahaja kepada orang asli, tapi juga orang-orang kampung pedalaman yang boleh mengeluarkan hasil-hasil mereka untuk menjual barang-barang tersebut untuk meningkatkan ekonomi
tersendiri. Dan akhirnya kita lihat lebuh raya Pantai Timur yang telah daripada Kuantan ke Kuala Terengganu. Itu telah memanfaatkan penduduk rangkaian di kawasan tersebut. Dan kita juga dengan ada MRT sepanjang 150 km ini, dengan kesesakan lalu lintas sekarang ini dan juga kos harga energi lebih tinggi, maka kita akan berhijrah menggunakan kemudahan awam ini yang saya kira dapat mengatasi masalah mengeluarkan wang di jalan raya tapi menggunakan kemudahan awam yang mungkin lebih murah lagi. Selain pada itu, untuk peringkat antarabangsa, keselesaan dan juga kemudahan laluan kapal, infrastruktur ini penting untuk kapal-kapal besar untuk menghantar barang-barang ke dalam negara. Bukan untuk negara juga, tapi memanfaatkan jiran-jiran yang sekeliling. Pelancongan satu lagi, sebagaimana saya maklum tadi, perkhidmatan adalah satu bidang yang memang mendadak sekarang ini. Jadi kita lihat pelancongan seperti lapangan terbang di tiap-tiap negeri telah ditingkatkan rupa bentuknya dan juga perkhidmatan telah diberi. Dan ini menarik pelancong serta memberi imej baik tentang negara kita. Dan rangkaian telekomunikasi yang kita maklumkan tadi itu dapat memberi warga celik ICT secara keseluruhan supaya mereka mempunyai maklumat yang terkini. Tak kira sama dari mereka di Sabah atau Sarawak ataupun kawasan pedalaman di semenanjung Malaysia. Saya ingin tekankan satu lagi tentang kemakmuran sosial. Sebab bila ekonomi baik, maka rakyat pun gembira, bahagia. So dia ada happy index ataupun human development index dan sebagainya. Jadi kerajaan perlu susun semula subsidi yang telah diberi. Mungkin mengurangkan di beberapa pihak tapi memberi kepada pihak yang betul-betul memerlukan. Dan salah satu caranya ialah tentang pembangunan tanah, di mana tanah ini kita boleh menawarkan satu konsep yang telah diwawarkan sebelum ini, iaitu agropolitan, di mana kawasan-kawasan kampung, kawasan-kawasan boleh dijadikan menghasilkan secara kelompok hasil pertanian. Dan ia memberi pendapatan yang lumayan kepada rakyat-rakyat. Selain daripada itu, kita lihat berapa kawasan seperti estate dan juga kawasan perkampungan baru atau bandar baru, mereka memerlukan kemudahan seperti air dan juga elektrik. Dan perkara ini perlu diberi dengan segera. Kita tidak boleh biar rakyat rasa resah. Jadi saya mungkin nak kaitkan juga dengan apa yang kerajaan buat sekarang ini, iaitu mengambil hasil daripada GST, dan semalam PM Sri telah mengumumkan bahawa GST ini akan dimaklumkan kepada rakyat di manakah ia akan diagihkan. Saya rasa sampai masanya mungkin tahap bulanan atau quarterly atau tahunan, kerajaan perlu mewawarkan kepada rakyat inilah pembelanjaan yang telah dilakukan. Dan Prof, RMK 11 yang bakal dibentangkan esok pastinya akan menyokong ekonomi berteraskan rakyat. Sebagai pemerhati ekonomi, apa mungkin jangkaan dari Prof sendiri? Okey, saya nampak 3 saja yang saya kira yang perlu ditekankan dalam RMK 11, iaitu pertama pendidikan. Dan pendidikan ini bukan sahaja daripada tahap universiti, tapi ia bermula daripada sekolah rendah, mungkin pratadika, di mana anak-anak dilatih untuk mempunyai kreativiti, mencipta, membuat pendidikan dan sebagainya. Jadi kita memerlukan rakyat yang sedemikian. Dan pendidikan ini saya kira kita beri juga untuk ke arah keusahawanan, untuk menambahkan ekonomi, bukan sahaja untuk belia tetapi juga untuk wanita yang sekarang ini mempunyai kelayakan tapi tinggal di rumah, boleh meneruskan menambahkan ekonomi untuk keluarga. Dan satu lagi untuk warga emas yang saya kira tidak ditekankan di sini. Sebab saya kira warga emas ini mempunyai ilmu yang amat tinggi dan mereka boleh lagi menyumbang dengan syarat kesihatan mereka masih lagi baik. Dan infrastruktur yang lain saya kira RMK 11 patut menekankan ialah dari segi infrastruktur awam dan juga memberi perumahan kepada rakyat yang memerlukan. Dan akhir sekali perkhidmatan infrastruktur
perlulah ditambah daripada masa ke semasa. Baik, Profesor Dr. Faridah Hassan, pemerhati ekonomi dari UiTM. Itu sahaja masa yang kita ada untuk fokus Nasional 1 hari ini. Apapun kita nantikan sahaja pembentangannya oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak.